Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah sebagaimana kita maklumkan biasa, kita akan sambung bacaan muqaddimah daripada kitab Pelajaran Agama Islam yang merupakan salah satu daripada karya besar Profesor Dr. Hamka yang jarang diberi perhatian. Dan saya telah mula membacakan muqaddimahnya, dan ini siri yang kelima. Untuk versi terjemahan ataupun terbitannya ini, kita sudah sampai ke muka surat yang ke-8. Dan kita baca secara harfiah, kita baca secara, kita katakan inilah satu-satu, kerana kita tidak mahu miss dalam bab muqaddimah ini apa yang ada dalam bahagian muqaddimah ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang baru bersama, bolehlah share dan seumpamanya, ataupun nanti ulang dengar, tidak ada masalah. Baik. Semalam kita berhenti pada muka surat yang ke-7, iaitu satu ulasan Hamka tentang Pasca, ataupun apa yang berlaku setelah apabila berlakunya pertembungan tamadun antara Islam dan Barat, iaitu setelah berlakunya, kita katakan, penaklukan ataupun penjajahan Barat terhadap Islam. Hamka cuba menceritakan secara umum apa yang sedang berlaku itu. Jadi kita ulang balik sikit sebelum kita masuk perenggan yang baru. Hamka kata, satu di antara 1001 cara Barat hendak mengalahkan bangsa-bangsa pemeluk Islam yang dahulu pernah megah itu ialah menggoncangkan fikirannya dengan soal-soal baharu tadi. Dia menceritakan pasca selepas Islam menjadi melalui era jumud, era yang tertutup, tidak ada lagi benda-benda baru, ijtihad dan pandangan baru. Khususnya setengah mereka yang ni, mereka kata perkara itu berlaku pasca selepas zaman Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Setelah itu mereka mengatakan tertutupnya minda kaum muslimin. Dan banyak sekali lah dakwaan-dakwaan yang sedemikian. Namun ada yang tidak bersetuju lah dengan dakwaan tersebut, dan ada juga yang setuju dan berpegang kepada dakwaan tersebut. Baik. Jadi apabila berlakunya pertembungan, Barat sudah semakin moden tadi, mereka mendapat pencerahan, mendapat manfaat daripada tamadun Islam juga sebenarnya. Jadi apabila berlakunya counterback, iaitu perpindahan tamadun itu tadi, Barat yang mula melihat perlunya mereka datang ke alam Melayu ataupun ke negara umat-umat Islam, mereka datang bukan setakat mahu menjajah dari sudut fizikalnya, tapi mereka juga mula melontarkan syubhat pemikiran. Mereka mula mendatangkan syubhat pemikiran kepada kaum muslimin, khususnya kepada para ulama-nya. Mula membincangkan perkara-perkara yang bersabit dengan akidah, yang bersabit dengan syubhat-syubhat dalam pemikiran akidah dan seumpamanya.
Kata Hamka lagi, tetapi sebaliknya tidak pula kurang dalam kaum muslimin yang menolak sama sekali akan pelajaran barat itu dan hanya senang dengan jalan fikiran yang diterimanya dari zaman dulu-dulu. Dan ini berlaku pada zaman awal penentangan yang bersifat secara total menolak apa yang dibawa oleh barat itu. Baik. Kata Buya Hamka lagi, hal yang demikian tentu sahaja mengakibatkan timbulnya dua masyarakat dalam dunia Islam, yang kedua-duanya dipisahkan oleh satu jurang yang sangat dalam. Masyarakat pertama ialah kaum beku. Jadi pertembungan ini, iaitu pertembungan yakni the clash of civilization ini, pertembungan antara barat dan timur ataupun Islam dan juga bukan Islam ini, telah mengakibatkan munculnya yang pertama, kata Hamka, masyarakat yang ataupun kaum yang beku. Ini golongan yang bertaklid buta apa semua tadilah, yang berbantahkan kitab-kitab lama tetap tentang kepercayaan, yang membantah segala macam usaha hendak meninjau kembali pentafsiran imam-imam atas akidah. Kadang merebak demikian hebat sehingga menuduh sesat orang-orang yang cuba mengeluarkan pentafsiran tentang kepercayaan Islam, berubah sedikit sahaja daripada pentafsiran Asy'ari ataupun Ghazali. Maksudnya menjadi taklid ataupun menjadi jumud yang tidak boleh langsung keluar daripada apa yang selama ini mereka pegang ratus tahun. Apatah lagi kata-kata yang penuh kebencian terhadap kaum Mu'tazilah telah demikian mendalam sehingga orang yang membina fikiran secara baru lekas dituduh Mu'tazilah. Muncul juga satu trend di mana apabila ada saja idea-idea yang dilihat tidak biasa didengari, akan mudah dilabel dengan label-label tertentu. Dan ini biasa. Kalau zaman itu dilabel dengan Mu'tazilah, dalam konteks negara kita ini mungkin antara yang masyhur dilabel adalah Wahabi, iaitu berbeza dengan masyarakat awam, berbeza ataupun kita, kalau kita berpegang ataupun kita berbeza dengan orang awam, yang perkara itu mereka sendiri pun tak tahu atau mereka sendiri pun tak maklum akan dia punya benar ataupun tidak, maka dengan mudah akan dituduh sebagai Wahabi. Itu satu krisis. Kalau ikut guru saya, Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid, Wahabi ini sejenis hantu raya yang dilontarkan kepada mereka yang jika kita berbeza pandangan dan kita tidak tahu untuk berhujah dengannya, maka lemparlah. Bukanlah bermaksud saya setuju dan seumpamanya, tuan-tuan, tetapi adalah penting untuk kita tahu substance apabila nak menisbahkan satu istilah kepada sesiapa sahaja, untuk kita bertanggungjawab dengan apa yang didakwakan itu dan seumpamanya. Baik. Jadi yang kedua, kata Hamka, masyarakat yang kedua ialah masyarakat orang-orang yang telah mendapat didikan berfikir, menganalisa, membuhul dan mengurai secara universiti barat. Respon daripada penjajahan barat tadi, yang pertama adalah golongan yang kaku beku, yang selesa dengan apa yang dah ada ratus tahun, mengulang-ulang apa yang ada dalam kitab tanpa ada fikiran mahu benda-benda baru. Tetapi di sana juga respon mereka yang terpengaruh langsung, mereka yang mengambil langsung apa yang dihamburkan, apa yang dipersembahkan oleh barat, adalah orang-orang yang telah mendapat didikan barat, menganalisa, membuhul dan menghurai secara pendidikan barat. Mereka membebaskan dirinya daripada pengaruh orang lain dan fikiran lain, lalu cuba mencari sendiri. Tetapi pencarian sendiri itu tidak berhasil, sebab pendidikan yang diberikan kepada mereka pun tidak kurang bobroknya daripada pendidikan yang diterima oleh golongan pertama. Mereka tidak lagi terdidik dalam agama. Dalam sekolah mereka pun telah lama dijauhkan daripada agama. Dalam pelajaran mereka tentang Islam diterimanya daripada profesor yang mengetahui Islam bukan kerana akan diamalkannya, tapi semata-mata untuk belajar, semata-mata untuk menjadi subjek matter, bukan lagi untuk belajar kerana nak beramal.
Kemudiannya dalam kalangan ini tidaklah kurang pula tumbuhnya kefanatikan daripada yang ada pada golongan pertama tadi. Mereka tidak mahu menerima satu pertimbangan yang bukan pertimbangan barat. Mesti daripada barat barulah nampak kelas, nampak ada hebatnya, nampak ada mutunya dan seumpamanya. Bertambah tinggi ilmu pengetahuan mereka, bertambah asyiklah mereka dengan fikiran-fikiran barat sebab modernnya. Menjadi kesenanganlah mengumpulkan data Profesor Anu, sarjana Poland dan ahli falsafah Poland. Ini sindiran Hamka terhadap situasi tersebut. Dengan mendalam dipelajari dan ditelaah buku-buku tentang ekonomi, sosial, politik dan pandangan hidup, paling akhir menyatakan keraguan tentang adanya Tuhan. Kemuncak daripada itu semua akhirnya adalah mengaku ataupun meragui kewujudan Allah ataupun Tuhan itu sendiri. Itu kemuncak daripada modernnya ilmu barat itu adalah akhirnya ataupun falsafah yang banyak diambil daripada barat secara kita kata tidak bijaksana itu akhirnya mengakibatkan situasi keraguan terhadap kewujudan Tuhan dan seumpamanya. Paling akhir menyatakan keraguan tentang adanya Tuhan atau tidak bertuhan sama sekali, iaitu atheism yang semakin menular di barat. Dan hari ini kita boleh tengok memang ramai di barat sana yang tidak mengakui adanya wujudnya Tuhan. Paling tidak kita kena yakinkan mereka ada Tuhan, walaupun tidaklah mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala lagi, tapi paling tidak kita katakan bahawasanya Tuhan itu wujud dulu. Dan ini juga menjadi cabaran kepada agama-agama yang asal daripada barat seperti Kristian dan seumpamanya, kerana gereja juga ditinggalkan. Apabila masyarakat tidak lagi percayakan Tuhan, maka gereja juga tidak ada lagi. Orang-orang Kristian pun maksudnya Kristian pun tidak lagi menjadi agama yang menjadi pilihan pada golongan baru yang etis ini, yang tidak mahu kepada Tuhan langsung dan seumpamanya. Baik, kata Buya Hamka lagi dalam bukunya, kita membaca buku ini sahabat-sahabat sekalian ya. Sebab tu dia boring sikit lah. Dia bukan ceramah, dia bukan kita katakan wacana ke apa semua, tidak. Tapi dia lebih kepada membaca dan menghuraikan fikrah Hamka itu. Dan saya nak istiqamah dalam perkara ini kalau boleh, walaupun ada cadangan daripada sahabat saya untuk kita bacakan tasawuf moden dan seumpamanya. Mungkin tuan-tuan boleh baca sendiri bagi yang berminat. Tambah-tambah kita di musim PKP ini, yang kemudian ini dijangka akan berlaku masalah ekonomi yang agak berat pasca daripada kalau situasi wabak ini berakhir pun, untuk kita kembali stabil dari sudut ekonomi dan seumpama pun masih ambil masa yang begitu panjang. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk menghadapi perkara tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li fi khairan minha. Kita baca doa Ummu Salamah supaya Allah Ta'ala bagi yang lebih baik daripada hasil musibah ini. Namun dalam masa yang sama, ternyata dalam menghadapi musibah yang berpanjangan itu, kita perlukan satu perbincangan yang bersifat kita katakan batini, bukan batiniah itu, yang bersifat kita kata kejiwaan, tasawuf dalam arti kata istilah modernnya, ataupun tentang zuhud ataupun riqaq, iaitu berkaitan dengan ketenangan jiwa dan seumpama. Jadi banyakkan membaca buku-buku tasawuf yang bersifat tasawuf akhlaqi, tasawuf yang membentuk jiwa, bukan tasawuf yang membentuk khayal, tapi tasawuf yang membentuk jiwa, yang membawa jiwa kita kepada kemantapan ataupun kefahaman kita bagaimana para salafus salih dalam menghadapi ujian dan seumpamanya. Dan saya ingat memulakan dengan membaca tasawuf moden oleh Profesor Dr. Hamka adalah satu permulaan yang baik. Cuma saya tidak pilih untuk baca macam ni, tapi kita pilih baca pelajaran agama Islam kerana kitab ini jarang diberi perhatian. Kitab yang hebat, ditulis oleh Hamka pada tahun 1956 lagi, tapi sungguh jarang diberi perhatian. Sedangkan di dalam ini Hamka menghuraikan
tentang iman, membahaskan tentang iman dalam kerangka ataupun dalam kerangka wahyu dan akal. Ini cukup menarik. Dia tidak menafikan fungsi akal, tetapi mendahulukan wahyu pada tempatnya dengan difahami ataupun memungsikan fungsi akal itu. Itu menarik. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sambung sikit lagi. Kerana hebatnya serangan zaman itu, terasalah perlunya tampil orang-orang yang akan tetap menegakkan rukun iman, kepercayaan yang teguh dan akidah yang berurat berakar dengan segala daya upaya yang ada padanya. Kerana sehabis Perang Dunia Kedua, timbullah kegelisahan rohaniah yang amat hebat di dunia ini. Ini saya maksudkan. Maksudnya selepas daripada, kalau kita nak kiaskan dalam situasi semasa, bila habisnya PKP kita ni, insya-Allah tak lama lagi, dan kita yakin apa yang berlaku akan berlaku banyak jugalah isu yang berkaitan dengan kerohanian, mental illness dan seumpamanya. Jadi ini semua memerlukan satu masukan ataupun satu input yang bersifat menstabilkan itu kembali, iaitu kegelisahan rohaniah. Digunakan di sini sungguh baik istilah yang digunakan, kegelisahan rohaniah. Mahu tidak mahu, kata Buya Hamka, manusia disuruh kembali memikirkan nilai kehidupan. Mahu tidak mahu, manusia sekian lama tenggelam dalam arus kebendaan, iaitu materialism, mencari-cari tempat berpegang bagi rohani. Dalam pada itu datanglah zaman jaya bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks dia hari itu, bersama-sama dengan beberapa bangsa negara lain yang memeluk agama Islam, iaitu kemerdekaan dari tekanan penjajahan tadi. Hindia Timur merdeka pada tahun 1945. Malaysia ataupun tanah Melayu, Malaya, lewat sikit 17 tahun ataupun 12 tahun kemudian, 1957. Kita lambat sikit. Dalam pada itu zaman jaya tadi datang, orang-orang yang dahulunya telah terlanjur hidup dan berfikir secara barat, nampak sekali dengan nyata kehilangan tempat mereka bergantung. Kian lama, kian terasa bahawa mereka terpisah dari masyarakat sendiri kerana kepercayaan pada hakikatnya tidak sama lagi dengan kepercayaan bangsanya. Mereka telah ingin mencari dasar kepercayaan kaum dan bangsanya itu untuk mereka pakai sendiri, kerana sudah terang bahawa mereka tidak akan dapat memisahkan dirinya lagi daripada bangsanya. Mereka akan sehidup semati dengan mereka dalam kebangsaan, dalam kebudayaan, dalam senang dan susah, duka dan suka, dan dalam kehidupan beragama terutama. Tetapi bagaimana akal? Kata Buya Hamka, bagaimana akal? Mereka melihat bahawa banyak soal-soal Islam dibicarakan secara mendalam dan kritis oleh sarjana-sarjana barat. Tetapi setelah buku-buku itu mereka baca, hanya ilmu tentang keadaan Islam yang didapat, banyak atau sedikit. Adapun rasa keislaman sebagai anutan tidak juga didapat, tentu saja. Lebih kurang Hamka nak kata, walaupun nampak macam hebat perbincangan daripada para sarjana barat, ternyata ia bersifat kulit sahaja dan tidak menyelam dalam membincangkan tentang intipati dan kefahaman dan juga praktis Islam yang sebenar. Kerana perbincangan oleh sarjana-sarjana barat ini, orientalis, mereka sekadar untuk mahu memberikan maklumat, membuat uji kaji secara zahir sahaja, tapi tidak pergi sebagaimana ulama-ulama kita mengajar Islam adalah untuk diamalkan. Sebab tu tak pelik lah kalau kita jumpa banyak pakar tasawuf, pakar tokoh-tokoh, sebagaimana tokoh yang mengkaji Ibn Arabinya, yang mengkaji Al-Ghazalinya, yang mengkaji, dan sebahagian besar daripada mereka ini tidak Islam sampai sudah pun. Namun tanpa menafikan sebahagian mereka kemudian telah masuk Islam. Ini adalah kehebatan ataupun fenomena yang menarik. Baik, cuba tengok di sini. Kata Hamka lagi apa dia? Sebab pandangan orang lain atas sesuatu perkara yang bukan perkaranya, yakni pandangan orang bukan Islam terhadap Islam,
akan tetaplah sebagai suatu pandangan orang lain, kata Buya Hamka. Dan orang yang mempelajarinya pun akan tetap mempunyai pandangan sebagai pandangan orang lain juga. Sehingga bagaimanapun tinggi ilmu mereka tentang Islam, tidaklah sampai ke dalam hatinya. Hanya di luar-luar juga, kata Buya Hamka. Syarat mutlak di dalam mempelajari Islam, agama Islam, keluar dan ke dalam. Sejak dari kulitnya sampai kepada intisari isinya, iaitu ialah mempelajari bahasa Arab. Sedang mereka itu tidak tahu bahasa Arab. Ini kritikan paling hassas Hamka, bahawasanya nak dapat tidak seorang yang dikatakan mahu belajar ilmu-ilmu Islam, nak dapat tidak, la budda, kata orang Arab, la budda, nak dapat tidak, mesti bermula dengan cuba menguasai bahasa Arab. Menguasai itu satu, mengetahui asas-asas istilah, penggunaan istilah dan seumpamanya satu. Tapi untuk menjadi alim dalam bidang agama, mestilah menjadi alim juga dalam bahasa Arab. Baik. Orang-orang yang terdidik dalam Islam banyak yang mempelajari bahasa Arab. Tetapi bagi mereka bagi mereka, yakni golongan sarjana barat ini, orientalis menurut Hamka, mereka tidak sanggup menerangkan inti agama Islam itu, khususnya tentang rukun iman dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kerana tempoh tidak cukup, dan kadang-kadang kerana tidak mempunyai kesanggupan menulis dalam bahasa Indonesia. Hamka kata ramailah ulama-ulama Indonesia ketika itu yang belajar bahasa Arab, ramai. Bahkan yang daripada Arab ramai, Syekh Ahmad Surkati daripada Yaman dan seumpamanya, Kiai Ahmad Dahlan belajar di negara Arab. Dan majoriti daripada tokoh-tokoh gerakan Islam ketika itu, sama ada daripada Syarikat Islam, sama ada daripada Muhammadiyah, sama ada daripada Nahdlatul Ulama, sama ada daripada Persis, sama ada daripada Dewan Dakwah, dan pelbagai lagi itu, hampir majoriti semua mereka boleh berbahasa Arab, sama ada dari sudut pertuturan ataupun dari sudut pembacaan i'rab bahasa Arab dan seumpamanya. Itu benar biasa. Tapi Hamka kata walaupun mereka itu pandai dalam bahasa Arab, yang boleh menelaah kitab-kitab rujukan utama dalam bahasa Arab, namun tidak ramai di kalangan mereka yang boleh menulis dalam bahasa Indonesia dengan bagus. Itu pula cerita dia. Bahkan sebahagiannya termasuk ayah Hamka sendiri menulis dalam tulisan Arab. Dia menulis dalam tulisan ataupun tulisan Arab. Ini yang menariknya. Maka Hamka kata sejak agama Islam masuk ke tanah air kita pada zaman-zaman yang lampau, banyaklah ulama Islam Indonesia menulis tentang ajaran Islam di dalam bahasa Melayu tulisan Arab, iaitu yang kita namakan sebagai tulisan Jawi itu. Mereka berlomba memberikan jasa ke dalam Islam dengan kitab-kitab itu. Tetapi pusaka mereka itu pun tidak banyak faedahnya lagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ni bila? Tahun 50-an tempoh hari ni Buya Hamka telah kritik perkara tersebut. Bahasa dari kitab-kitab yang bernilai sudah jauh ditinggalkan zaman. Dan angkatan baharu sudah amat kurang yang mengerti bahasa Melayu huruf Arab itu, iaitu tulisan Jawi. Pekerjaan mereka itu wajib disambung dan diteruskan, iaitu kerja-kerja para ulama itu. Tetapi sayang, baru sedikit sekali ulama-ulama yang terdidik dalam Islam yang mengetahui bahasa Arab yang sampai mengarangkan keislaman dalam bahasa Indonesia yang moden. Di antara mereka itu ialah Al-Ustaz Muhammad Hasbi As-Siddiqi, pengarang kitab tafsir An-Nur, Quranul Karim An-Nur itu. Almarhum Al-Ustaz Ahmad Hasan Bagil ataupun Hasan Bandung. Al-Ustaz Zainal Arifin Abbas Medan dan beberapa orang lagi. Itu nama-nama yang Buya Hamka sebut. Ini menarik Di dalam berkecimpung melakukan tugas kewajipan yang suci ini, itu termasuklah saya sendiri. Hamka kata antara ramai-ramai yang belajar agama, mahir bahasa Arab, tapi kemudian menulis dalam bahasa Melayu moden, bahasa Melayu Indonesia moden, ada tulisan abjad Rumi, beberapa orang saja, termasuklah diri dia sendiri.
Sedangkan sebelumnya ulama-ulama alam Melayu banyak menulis dalam tulisan Jawi. Sedangkan legasi itu perlu disambung. Tapi selepas arus kemodenan, bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu yang semakin menggunakan tulisan Rumi, menyebabkan ramai dah umat tak erti dah baca Jawi. Jadi apa yang perlu dibuat? Maka para ulama mesti ikut, mesti absorb persekitaran baru itu dengan mengekalkan intipati pengajaran daripada esen yang asal, tapi menggunakan wasilah yang baru, iaitu bahasa Melayu tulisan Rumi itu. Baik. Kata Hamka lagi sikit, kita pergi nak berhabis dalam mukadimah ni tuan-tuan. Sekarang saya cubalah pengupasan tentang akidah, tentang dasar dan pokok falsafah, tentang dasar dan pokok kepercayaan Islam. Kadang-kadang buku ini menarik poin saya tanda semalam tu, poin yang cukup menarik daripada Buya Hamka apabila dia nak cuba hurai tentang perbahasan tentang rukun-rukun iman itu, dan dia menggunakan pendekatan yang katakan dalam kerangka wahyu dan akal. Bahkan dia sebut kadang-kadang buku ini menyerupai berfalsafah, tetapi tidaklah saya membawa Islam ke dalam ceruhan falsafah. Dia kata, bila kita baca buku pelajaran agama Islam ini, Hamka kata kadang-kadang buku ini menyerupai berfalsafah. Bila dibaca, seakan-akan kita baca ni macam kuat sangat falsafahnya. Tetapi dia kata, tetapi tidaklah saya membawa Islam ke dalam ceruhan falsafah. Tidak, saya tak bawa Islam pergi kepada falsafah. Melainkan falsafah itu kadang-kadang yang saya pergunakan untuk menegakkan hujah keislaman dan iman. Ni tuan-tuan, satu benda yang cukup luar biasa, yang mana metod inilah yang digunakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, untuk menjawab syubhat-syubhat pada zaman mereka. Ini yang jelasnya kehebatan Buya Hamka meneruskan legasi pemikir-pemikir mujaddid zaman sebelumnya. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha itu. Dan saya menganggap bahawa Profesor Dr. Hamka adalah mujaddid bagi alam Melayu kita ini, bagi alam Melayu dan juga bagi tempat kita inilah. Dia ada idea pembaharuan dan impak yang dibawa oleh Profesor Dr. Hamka dalam cara gaya berfikir beragama itu memang cukup signifikan dan agak besar juga kepada masyarakat Melayu Nusantara itu. Baik, kata Hamka lagi, banyak ahli falsafah, banyak di antara mereka yang tidak mendapat jalan menuju kepercayaan akan adanya Tuhan. Meskipun mereka tu kuat falsafah kononnya, berbincang tentang perkara fizik dan metafizik, berbincang tentang perkara itu dan ini, berbicara berbagai lagi teori-teorinya, namun akhirnya sebahagian besar daripada mereka akhirnya tak jumpa jalan untuk bertemu dengan Tuhan, mereka terus dalam kekaburan dan seumpamanya. Maka setengahnya lagi menganggap semakin kabur itu adalah semakin hebat tinggi falsafah pemikiran mereka. Dan akhirnya timbullah istilah-istilah golongan-golongan yang dinamakan sebagai atheism, menolak langsung ketuhanan dan seumpamanya itu. Sehingga ada yang menyebutkan the God is dead. Nietzsche, ahli falsafah Jerman itu tanpa segan silu, padahal dia seorang yang penganut Kristian Katolik ataupun Kristian Ortodoks pada awalnya, tapi kemudian dalam kerangka berfikir dan kononnya mencari kebenaran itu, maka kekaburan demi kekaburan dia dapat, dan akhirnya dia melaungkan the God is dead. The God is dead. But now Nietzsche already dead, but God still alive. God still alive, but Nietzsche already dead long time ago. Itu yang berlaku. Maka kata Hamka lagi sikit, tetapi tidak pula kurangnya ahli falsafah yang dalam berfalsafah dengan tidak sengaja bertemulah dengan kepercayaan yang tidak dapat dielakkan tentang adanya Tuhan. Falsafah mereka inilah kadang-kadang yang saya ambil menjadi kesaksian dan benarnya apa yang diwahyukan Tuhan kepada nabinya.
Saya pilih nama yang sederhana buat menjadi nama buku ini, iaitu Pelajaran Agama Islam, menggambarkan betapa asasnya apa yang nak dibincangkan dalam buku ini. Meskipun pelajaran agama Islam itu luas, lebih luas daripada usia kita sendiri, maka tujuan saya beri batas, iaitu tentang pokok kepercayaannya. Saya kumpulkan di dalam akal dan nakal, antara fikiran dengan wahyu. Ini menarik, tuan-tuan. Mungkin orang membacanya akan mendapat kesan bahawasanya pengupasan ini ialah secara falsafah. Dan mungkin memang demikian. Tetapi tujuan saya sebenarnya hanyalah satu, mengupas pokok kepercayaan dalam Islam dengan cara yang baharu, menggunakan pendekatan baharu, tidak kaku beku macam sebelumnya. Saya nukilkan daripada bahasa pusaka Islam yang banyak atau sedikit saya ketahui, iaitu bahasa Arab. Yakni kita rujukan adalah kita Arab. Dan saya nukil dan saya olah dalam bahasa pusaka nenek moyang saya dan bahasa bangsa saya, iaitu bahasa Indonesia, yakni bahasa Melayu. Dengan pekerjaan ini, saya mengharap bahawa saya telah dapat menyambung usaha terbengkalai daripada ulama-ulama Islam Indonesia yang telah lalu, dalam bentuk dan cara yang baharu. Semoga berfaedahlah usaha ini bagi persada kaum dan bangsaku, dan beroleh faedah dan pahalanya di sisi Tuhan sebagai satu amalan saleh. Amin. Wassalam. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, Jakarta, Januari 1956. Itulah mukaddimah yang kita baca, sahabat-sahabat sekalian, dalam 5 siri. Jadi bagi sesiapa yang nak mendengar dari awal perbincangan tentang mukaddimah ini, yang amat penting untuk kita faham apa yang Hamka nak konsepkan dalam penulisan buku Pelajaran Agama Islam dia ini, yang setebal 400 muka surat cetakan Pustaka Dini. Maka membaca mukaddimah is a must, satu keperluan, satu kewajipan untuk kita memahami murad, kehendak, maksad, matlamat daripada pengarang kitab ini, iaitu Buya Hamka, yang menulis buku ini pada tahun 1956 lagi. Bayangkan, 1956, sebelum kita merdeka pun lagi Malaysia ini, saudara-saudari sekalian. Jadi dengan memahami mukaddimah yang agak sederhana panjang itu, kita memahami apa yang Hamka nak perbahaskan dalam buku dia ini. Baik, ada pelbagai bab dalam ini, saudara-saudari sekalian, dan banyak poin-poin yang menarik. Antaranya Hamka sentuh juga berkaitan dengan teaser kita bagi. Antaranya Hamka sentuh dalam bab keimanan kepada Allah. Dia sentuh bab syirik wahdaniyah, ataupun soalan tentang tawassul dan wasilah. Ataupun Hamka sentuh juga tentang membesarkan kubur dan tawassul. Ini yang menjadi isu sampai hari ini, masih lagi menjadi isu. Adapun dalam masalah bila dia merumuskan percaya kepada yang gaib, yang menjadi topik kegemaran saya sendiri, dan insyaAllah kita punya PhD pun seputar perkara ini. Dan kemudian dia ulas juga tentang percaya kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan seumpamanya, Al-Quran dan seumpamanya, dan kepada Nabi dan Rasul, falsafah tentang wali keramat, Nabi-Nabi dan mukjizat pun dia ulas juga. Bahkan dia tambah di sini tentang fenomena Mirza Ghulam Ahmad, iaitu Ahmadiyah Qadiani, yang mana ayah beliau sendiri pernah berinteraksi, berbahas dengan Mirza Ghulam Ahmad, pendiri ataupun dianggap Nabi oleh golongan Ahmadiyah itu. Kemudian tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, dan iman dan amal soleh dan seumpamanya. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kita esok, lebih kurang masa ni lah, pukul 7, 7.30 lebih kurang begitu, bergantung kepada teknikal. Tuan-tuan yang ada masa, tak sibuk sangat, bolehlah bersama. Kita pun tahu masa ni tak ramai, tapi saya sengaja lah buat pagi-pagi ni, dan saya sengaja buat live kita baca ni tidak lain lah untuk sama-sama, untuk record satu, saya boleh dengar balik sendiri, dan juga sebagai memudahkan juga siapa yang berminat pada masa depan untuk mungkin nak berkenalan, mendapat overview secara mudah tentang apakah yang Hamka bincang dalam perjalanan agama Islam ini, maka bolehlah dia cari video-video kita yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.